Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pengerusi Lembaga Tadbir Surau, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para asatizah, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasihi, serta para jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti kelas takmir secara rakaman pada hari ini dan mengambil manfaat daripada majlis ilmu yang kita hadiri. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sesungguhnya dengan memuji Allah Ta'ala, maka segala keperluan kita akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal. Selawat dan salam dipanjatkan kepada Rasul Dakwah dan Rasul Tarbiyah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini akan mendapat syafaat baginda di yaumil qiyamah insya-Allah. Pertama-tama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi surau, Ustaz Haji Abdullah dan juga beberapa AJK surau atas persetujuan untuk pelaksanaan kuliah takmir kita ini pada hari Rabu. Jazakallahu khairul jazak. Disebabkan kita masih lagi berada dalam tempoh PKP ini yang mana kita tak pasti bila ianya akan berakhir, maka buat masa ini kita akan laksanakan kuliah ini secara rakaman sebanyak 2 minggu sekali berdasarkan kepada jadual yang saya terima daripada pihak JAIM. Jadi kita bermohonlah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita istiqamah untuk terus berada dalam majlis ilmu ini dan dianugerahkan kepada kita syurga di atas kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Jadi untuk kuliah takmir kita pada kali ini, kita akan membicarakan tentang fiqhus sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab yang akan menjadi rujukan kita adalah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini seperti mana yang saya tunjukkan ini, iaitu kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan buku ini tuan-tuan boleh dapat daripada Shopee ataupun Lazada. Cuma untuk tempoh 3 kali pertemuan ini, kita tidak akan mulakan lagi untuk rujukan buku ini dan insya-Allah pada minggu yang keempat ataupun mungkin pertengahan bulan hadapan kita akan mulakan untuk merujuk buku ini. Dan saya akan mulakan dengan beberapa sirah awal yang berkaitan dengan Kota Mekah. Maka selepas daripada itu barulah kita akan masuk kepada buku rujukan untuk kuliah takmir kita pada sesi kali ini. Jadi sidang jemaah rahimakumullah, hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mengikhlaskan niat kita dan menjadikan kehadiran kita ini adalah sebagai tambahan amal kebaikan untuk diri kita semua. Seperti mana yang kita tahu, majlis ilmu merupakan landasan yang kuat bagi agama kita kerana ia adalah majlis yang boleh mendatangkan kekuatan iman kepada kita. Apabila iman telah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka sudah pastilah akan berlaku perubahan dalam diri mereka daripada buruk menjadi baik, daripada bakhil menjadi dermawan, daripada jahil menjadi bijak dan kesemuanya. Kerana apa? Kerana majlis ilmu adalah majlis yang dihadiri oleh para malaikat dan disaksikan oleh para malaikat yang mencatat segala amal kita. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk mengajar ilmu atau belajar suatu ilmu, maka dicatatkan kepadanya pahala haji yang lengkap sehinggalah dia pulang ke rumahnya. Sebab menuntut ilmu ini adalah peluang untuk kita menambahkan keimanan kita dan peluang untuk kita memahami agama Allah Azza wa Jal. Sebab itulah, kalau boleh, janganlah ada dalam tempoh seminggu waktu-waktu kita yang kita tidak isi dengan mengikuti majlis ilmu. Maka saya ucapkan
kepada semua jemaah sekalian, ucapan yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat baginda yang datang menuntut ilmu ke Madinah Al-Munawwarah dengan ucapan marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat dan dipayungi oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka. Kemudian para malaikat itu saling menaiki antara satu sama lain sehingga ke langit dunia kerana mereka cinta terhadap apa yang dicari oleh penuntut ilmu. InsyaAllah kita akan mendapat manfaat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasih sekalian, sebagai mukadimah kepada ilmu sirah ini, kita sangat bersyukur kerana kita telah diberikan peringatan yang kerap tentang sirah Nabi SAW dalam kebanyakan peristiwa yang telah berlaku, seperti Isra Mi'raj, Maulidur Rasul, peristiwa hijrah dan juga nuzul Al-Quran. Jadi bila kita sebut tentang sirah Nabi SAW, maka ianya membawa maksud perjalanan hidup Nabi SAW daripada awal baginda dilahirkan sehinggalah Nabi SAW wafat. Itulah yang disebut sebagai sirah Nabi SAW. Kita tak sebut sebagai sejarah Nabi, tapi kita sebut sebagai sirah Nabi kerana ianya merupakan perjalanan hidup Nabi yang wajib kita ikut daripada mana-mana peristiwa dan perjalanan hijrah yang mampu untuk kita ikuti. Sebab ada perkara-perkara yang kita tak boleh ikut, yang mana ia disebut sebagai khususiyatun Nabi, iaitu hak istimewa yang hanya ada pada Nabi yang orang lain tak boleh ikut. Contohnya apa? Kebenaran bagi Rasulullah SAW berkahwin lebih daripada 4. Kita layak hanya untuk 4 orang sahaja. Itu pun tak berapa nak layak. Maka tak ramailah orang yang berani kahwin sampai 4 orang. Maka dalam sirah Nabi SAW, kebanyakan peristiwa merupakan qudwah hasanah yang mesti kita ikut dan mesti kita kena buat. Hanya ada beberapa perkara sahaja yang khusus untuk Nabi SAW yang kita tak boleh ikut. Sebab itulah sirah Nabi berbeza dengan sejarah Nabi. Sejarah adalah peristiwa yang telah berlaku dan tak ada keperluan lagi untuk kita ikut. Kalau kita ikut pun hanyalah beberapa episod saja daripada peristiwa-peristiwa yang telah berlaku yang boleh kita ikut. Tapi para ulama telah menamakan perjalanan sirah Nabi ini dengan nama sirah dan mereka tidak menamakannya dengan sejarah Nabi SAW. Makanya bila kita belajar sirah ini, ada 2 disiplin yang mesti kita ikut. Yang pertama sekali adalah kita mestilah memastikan bahawa fakta dan maklumat sirah adalah tepat, yang mana disebut sebagai kesahihan sirah. Yang kedua adalah di sebalik peristiwa sirah itu, apakah perkara yang boleh kita hayati dan apakah perkara yang boleh kita fahami, yang mana ianya disebut sebagai ibrah ataupun pengajaran daripada sirah. Makanya bila kita mempelajari sirah ini, kita bukan sahaja belajar tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, tetapi sekurang-kurangnya kita akan belajar peristiwa sirah ini dengan memperolehi sekurang-kurangnya 6 manfaat daripada mempelajari sirah An-Nabawiyah. Pertama sekali adalah bila kita belajar sirah Nabi, maka kita akan dapat mengetahui ma'rifatun Nabi SAW, iaitu dengan mempelajari sirah, maka kita akan dapat tahu tentang peribadi Nabi SAW. Bukan sahaja untuk kita baca dan juga untuk kita tahu cerita Nabi dan sabda Nabi sahaja, tapi kita akan melihat kitaran hidup Nabi bermula daripada Nabi kecil sampai Nabi wafat. Bermula daripada fasa sebelum kenabian, fasa pernikahan, adanya keturunan, dilantik menjadi Rasul, suka duka dalam perniagaan, menghadapi masyarakat di Mekah dan Madinah, fasa Mekah, fasa Madinah, akhlak baginda, hubungan dengan jiran, fizikal Nabi SAW dan sebagainya. Bahkan kita juga akan belajar apakah ujian Nabi ketika Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, di mana yang beriman pada ketika itu di Mekah dengan dakwah Nabi selama 13 tahun itu hanyalah seramai 153 orang sahaja daripada ribuan manusia yang berada di Mekah. Maka perkara ini sangat penting bagi para pendakwah.
Kepada para pendakwah, apakah kesedihan dan kegembiraan yang boleh mereka pelajari sehingga para pendakwah boleh mengambil iktibar daripada peristiwa dan ujian yang telah Nabi lalui. Kerana Nabi adalah manusia macam kita juga. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi susah, Nabi senang, Nabi melalui suka duka kehidupan, dan semua manfaat ini hanyalah untuk menjadikan Nabi SAW sebagai qudwah dan ikutan kepada kita dalam keadaan senang dan ikutan kepada kita dalam keadaan susah. Begitu juga ketika fasa Madinah, 10 tahun di Madinah, maka fasa Madinah ini disebut sebagai fasa penyempurnaan kehidupan. Jadi bila kita lihat fasa di Madinah, maka kita akan lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi bukan sahaja dengan orang Islam, tapi Nabi juga berinteraksi dengan orang-orang yang lain daripada orang Muslim, yang mana ada 4 golongan manusia yang Nabi akan berinteraksi. Pertama sekali adalah interaksi Nabi dengan orang-orang kafir, iaitu Yahudi, ataupun kafir zimmi, ataupun kafir harbi. Jadi di Madinah, ada 3 suku kaum Yahudi yang besar, iaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Dan ketiga-tiga suku kaum Yahudi ini, Nabi berinteraksi dengan mereka. Ada yang Nabi berjual beli dengan mereka, hutang piutang, urusan dakwah, sehingga kan ada salah seorang daripada mereka yang ada masuk Islam, iaitu Abdullah bin Salam, termasuklah juga pengislaman beberapa orang Yahudi, dan akhirnya mereka mati syahid dalam peperangan Uhud. Sehinggalah kepada pengkhianatan yang berlaku, yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi SAW telah menghalau semua bangsa Yahudi keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan munafikin, iaitu di Madinah ada golongan munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya baik, Abdullah, tetapi dia adalah pemimpin orang-orang munafik. Bahkan bukan sahaja dia ini pemimpin orang munafik, tapi dia mengekalkan kemunafikannya sehinggalah dia mati bertemu dengan Allah. Dan di sini menunjukkan bahawa wujudnya orang munafik di tengah-tengah pentadbiran Nabi sebagai pemerintah negara. Sebab itulah, tak pedihlah zaman kita ini, kalau nama dia Ahmad, nama dia Muhammad, nama dia Fatimah, bercakap tentang Islam di TV, bercakap tentang Islam di YouTube, tapi dia membenci Islam. Dan perkara ini bukan satu yang pelik. Kerana zaman Nabi, dah ada orang munafik yang bernama Abdullah. Dan maksudnya adalah orang munafik ini akan ada di mana-mana sahaja organisasi yang kita uruskan. Walaupun semua orang Islam yang menguruskan organisasi itu, tapi tetap akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka. Dan Nabi SAW yang sangat baik itu pun, ada orang munafik yang bersama dengan baginda. Apatah lagi kita ini semua ini, bukanlah orang yang lebih baik daripada Nabi. Bahkan pasti kita akan bertemu dengan orang-orang munafik dalam urusan organisasi kita. Yang ketiga adalah ahlul maksiat. Golongan ketiga adalah ahlul maksiat, yang mana ada tidak zaman Nabi orang yang melakukan maksiat kepada Allah? Ada. Ada orang yang berzina, ada yang mencuri, ada yang membocorkan rahsia negara, dan macam-macam lagi. Maka semua ini Nabi hadapi. Maksudnya, ahli maksiat akan tetap ada walaupun sebuah negara itu ditadbir dengan sistem yang baik. Tetap akan ada orang yang melakukan rasuah, orang yang melakukan penipuan, salah guna kuasa dan sebagainya. Dan Nabi SAW mengajar kita bagaimanakah cara untuk berhadapan dengan ahli maksiat. Yang keempat, golongan yang keempat adalah orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman inilah yang menguasai keadaan dan menguasai suasana yang ada semasa pemerintahan Nabi SAW. Maka 3 golongan tadi, Nabi ajar bagaimanakah cara untuk berinteraksi dengan mereka. Orang kafir ada cara untuk deal dengan mereka. Orang munafik ada ciri-ciri mereka. Dan ahli maksiat ada hukuman untuk mereka. Manakala orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang melaksanakan tuntutan beragama dan melaksanakan tuntutan hidup bersyariat. Baik, seterusnya. Yang kedua adalah, antara manfaat yang kita akan dapat adalah ma'rifatu sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in. Dengan mempelajari sirah, maka kita akan belajar siapakah itu sahabat Nabi.
mereka adalah golongan manusia pilihan Allah yang telah menemani Nabi SAW, iaitu Nabi akhir zaman, di mana para sahabat ini mereka adalah generasi yang sangat istimewa dan generasi yang sangat dipercayai. Cubalah kita bayangkan, ya, kita hidup pada zaman Nabi, masa fasa Mekah, contoh. Kemudian kemudahan tak ada, tempat yang tidak bertamadun, rumah daripada tanah liat, sebab Mekah adalah tempat yang sangat terpencil. Tak ada orang pun yang nak datang ke Mekah, melainkan orang datang untuk menunaikan ibadah haji. Itu pun tak ramai yang datang. Bahkan kerajaan yang hebat masa itu, Parsi dan Rom, mereka tak pernah terfikir pun untuk menyerang Jaziratul Arab, sebab tidak ada apa pun yang boleh mereka manfaatkan daripada kawasan itu. Padang pasir, kering kontang, yang tak ada apa-apa yang mereka akan dapat. Dan kita pula pada ketika itu, duduk di sana, di kampung yang terpencil, tiba-tiba datang seorang lelaki yang ummi, iaitu tidak boleh membaca dan menulis, mengaku sebagai Rasul, dan kita pula perlu beriman dengan dia. Agak-agaklah kita ni akan menjadi Abu Jahal ke ataupun menjadi Abu Bakar. Kalau sekarang ini mudah, tuan-tuan, ya. Al-Quran dah lengkap, media sosial dah banyak, penceramah pun ramai. Tapi zaman Nabi, Al-Quran turun satu persatu dan memerlukan kepada kepatuhan pada ayat yang diturunkan. Bukan suatu yang mudah bagi seorang sahabat pada ketika itu. TV tidak ada, Facebook tidak ada, Instagram tak ada, tapi mereka mesti beriman kepada Allah dan percaya kepada Al-Quran yang diturunkan. Sebab itulah para sahabat, mereka adalah generasi yang sangat luar biasa dalam perjuangan mereka membela dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bahkan yang paling hebat sekali, tanpa TV, tanpa telefon, tanpa Facebook dan sebagainya, mereka boleh beriman dan percaya kepada Allah dan mengamalkan apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Perjuangan mereka meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, peperangan bersama dengan Nabi, menumpahkan darah, dan kadang-kadang kita boleh menitiskan air mata apabila kita mengimbau semula sirah perjalanan mereka dalam memahami agama ini. Bahkan pelajaran yang paling utama sekali adalah bila kita mengenal seorang sahabat itu, Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Itu yang paling jelas. Para sahabat dulu ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan zina, ada yang minum arak, melakukan kesalahan dan pelbagai lagi. Tapi bila mereka bersyahadah, semuanya telah selesai. Kerana Islam tidak membenci individu, tapi Islam membenci perilaku yang buruk yang dilakukan oleh individu tersebut. Bahkan Umar bin Al-Khattab contohnya, sahabat yang ketika sebelum Islam ni dia sangat membenci agama Islam. Dan rutin Umar bila keluar rumah hanyalah untuk menyiksa orang Islam, untuk bantai orang Islam, untuk pukul orang Islam dan untuk menyakiti orang-orang Islam. Sehingga para sahabat ketika mereka melihat kelakuan Umar ini, mereka berkata, kalaulah Umar masuk Islam, maka sudah pasti unta pun akan mengucap 2 kalimah syahadah. Nak menunjukkan bahawa sangat mustahil Umar akan masuk Islam kerana kelakuan dia yang sangat kasar. Tapi bila Umar masuk Islam, dia dimuliakan dengan Islam, begitu juga dengan para sahabat yang lain. Mereka berjuang bukan untuk diri dan keluarga mereka, tapi mereka berjuang untuk mendapatkan kemuliaan agama Allah. Maka layaklah bagi mereka ini mendapat gelaran daripada Allah, iaitu radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Dan selayaknya bagi mereka ini, golongan Ansar dan Muhajirin, Allah berikan kepada mereka ganjaran syurga. Demi Allah sangat layak bagi mereka. Seterusnya, poin yang ketiga adalah apabila kita mempelajari sirah, maka kita akan mendapat manfaat ma'rifatu sababun nuzul Al-Quran Al-Karim. Dengan mempelajari sirah Nabi SAW, maka kita akan belajar tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang turun bersama dengan sababun nuzul, iaitu sebab diturunkan ayat tersebut. Jika ada sebab nuzul ayat Al-Quran, maka kita akan bacalah ayat Al-Quran tersebut bersama dengan sababun nuzul. Sebabnya apa? Dengan membaca sababun nuzul, maka kita akan dibantu untuk memahami apakah sebenarnya yang Allah inginkan pada ayat tersebut. Dan semuanya ini diambil daripada sirah. Kenapa
surah yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang turun pertama sekali berada pada juzuk 30. Bukan terletak pada surah yang pertama. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran dan surah-surah yang turun di Mekah kebanyakan berada pada juzuk yang 30, bukan pada surah yang awal-awal dalam Al-Quran. Maka di sini menunjukkan bahawa sababun nuzul sangat berpengaruh dan sesuai ianya turun berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Maka Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi meletakkan ayat ini pada surah ini, ayat ini pada juzuk ini, maka kita pun menerimalah susunan 30 juzuk Al-Quran seperti sekarang ini, seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan perkara ini kita akan dapat melalui sirah secara keseluruhannya. Seterusnya, bagi poin yang keempat adalah antara faedah yang kita dapat daripada mempelajari sirah ini adalah kita akan mendapat ma'rifatu sababul wurudil hadis. Dengan mempelajari sirah, maka kita akan mendapat tentang sebab datangnya suatu hadis. Kalau Al-Quran disebut sebagai sababun nuzul, maka hadis disebut sebagai sababul wurudil hadis. Ada hadis yang bersebab disebut oleh Nabi, dan ada hadis yang tiada sebab disebut oleh Nabi. Dengan memahami sababul wurud, maka kita akan dapat mengetahui apakah peristiwa yang berlaku dan apakah peristiwa yang sedang Nabi alami pada ketika itu. Sebagai contoh, satu hari Nabi SAW telah pergi ke pasar dan Nabi telah masuk ke dalam sebuah kedai salah seorang peniaga, dan Nabi dapati ada makanan yang diletakkan, yang kering berada di atas, yang basah berada di bawah. Rupanya makanan yang ada di atas itu adalah makanan yang nampak baru dan di bawahnya ada makanan yang telah buruk. Maka Nabi bertanya kepada peniaga itu, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apakah yang berlaku wahai yang mempunyai makanan? Lalu penjual itu berkata kepada Nabi, "Makanan ini telah ditimpa hujan wahai Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Kenapa tak diletakkan yang basah di atas, yang kering di bawah supaya manusia nampak?" Maka Nabi kata, "Man ghasyana falaisa minna." Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada golongan kami. Bayangkanlah kalau kita baca hadis ini sahaja, man ghasyana falaisa minna, tapi kita tak faham apakah sebabnya. Sebuah hadis yang umum dan kita tidak tahu dengan siapa yang kita tidak boleh berbohong, dengan siapa yang kita tidak boleh menipu. Ternyata hadis ini membawa maksud dikhususkan kepada orang muslimin. Haram dan berdosa kita berbohong dalam jual beli dengan orang muslimin. Dan hadis ini bukanlah bermaksud kita boleh berbohong dengan orang kafir, tidak boleh, bukan begitu maksudnya. Sebab ada hukum-hukum yang melibatkan orang kafir sahaja, dan ada hukum-hukum yang melibatkan orang muslimin sahaja, dan ada hukum-hukum yang melibatkan orang muslimin dan orang kafir secara bersama. Jadi sebab wurudul hadis ini adalah sebab suatu hadis itu diturunkan dan disebut oleh Nabi SAW, dan kita akan dapat melalui pelajaran sirah. Manakala poin yang kelima adalah antara manfaat yang kita dapat apabila kita mempelajari sirah ini adalah ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Dengan mempelajari sirah, maka kita akan dapat mengetahui keadaan orang kafir dan keadaan orang munafik. Siapakah sebenarnya orang kafir pada pandangan Nabi SAW? Bagaimanakah Nabi SAW berinteraksi dengan orang kafir dan berinteraksi dengan orang-orang munafik? Ada antara orang kafir yang Nabi berinteraksi dengan cara diperangi. Ada orang kafir yang Nabi berinteraksi dengan cara berdakwah. Dan ada orang kafir yang Nabi berinteraksi secara zahirnya. Dan di sini semuanya kita akan dapat melalui pelajaran sirah. Ada seorang kafir Yahudi bernama Abu Rafi'. Abu Rafi' yang suka membayar orang kafir lain untuk menghina Islam. Dan dia berhasrat untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Maka hukuman yang Nabi berikan adalah hukuman bunuh kepada dia. Maka Nabi bertanyalah kepada para sahabat, siapakah yang boleh selesaikan urusan Abu Rafi' ini? Maka sahabat pun berbincang, maka adalah seorang sahabat Nabi yang telah volunteer, iaitu bernama Abdullah bin Abi Atiq. "Saya ya Rasulullah, saya akan selesaikan Abu Rafi'." Maka dia pun pergilah bersama dengan beberapa orang sahabat, dan dia telah berjaya memecahkan benteng pertahanan Abu Rafi' pada ketika itu, dan akhirnya dia telah berjaya membunuh Abu Rafi',
demi menyelamatkan Madinah Al-Munawwarah. Begitu juga cara interaksi Nabi SAW bersama dengan orang munafik. Nabi telah memberikan ciri-ciri orang munafik. Antaranya pertama sekali suka berbohong. Yang kedua, selalu mungkir janji. Yang ketiga, khianat dalam perjanjian. Dan yang keempat, bila berselisih faham, maka dia akan melampaui batas. Dan ciri-ciri ini menggambarkan seolah-olahnya tidak ada apa pun perkara yang boleh kita percayai daripada orang-orang munafik. Maka Nabi SAW mengajar cara berdepan dengan orang munafik, iaitu berdepan dengan dia sehingga dia meninggalkan kemunafikannya, iaitu jalan keluarnya adalah dengan cara bertaubat kepada Allah. Bahkan ada juga orang munafik, apabila telah masuk iman ke dalam hatinya, maka mereka telah menjadi mukmin yang mulia dan hebat. Dan perkara ini kita akan bincangkan dalam perjalanan sirah. Bahkan ketika tersebarnya hadisul ifk, iaitu tuduhan, peristiwa yang menuduh tuduhan dusta ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melakukan perkara yang tidak baik dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebarnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kan Umar bin Al-Khattab mengatakan bahawa dia minta izin kepada Nabi untuk tebas kepala Abdullah bin Ubay. Munafik. Izinkan aku ya Rasulullah untuk bunuh Abdullah bin Ubay. Kalau engkau izinkan, maka hilang kepala orang ini ya Rasulullah. Tapi Nabi tak benarkan. Nabi kata, tidak ya Umar. Jangan sampai orang-orang akan menyebut sesungguhnya Muhammad telah membunuh sahabatnya. Maka di sini jelas bahawa munafik hidup pada zaman Nabi, hidup bersama dengan orang Islam, sehingga kan tersebar berita dalam kalangan Yahudi, kalau dah terdesak, masuk saja Islam, Muhammad tidak akan membunuh sahabatnya. Maka inilah perangai Yahudi. Dan ternyata perangai Yahudi ini kekal sampai sekarang. Bila Israel dah terdesak dengan Palestin, maka dia akan tawarkan gencatan senjata. Maka semangat jihad orang Islam pada ketika itu pun akan reda. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimanakah untuk kita deal dengan orang-orang kafir dan juga deal dengan orang munafik. Dan kalau nak lihat cara berdepan dengan orang munafik tak sama dengan ketika kita berdepan dengan orang kafir. Dan seterusnya yang terakhir, yang keenam, antara manfaat yang kita dapat daripada mempelajari sirah ini adalah ma'rifatu dinul Islam huwal Islam. Iaitu ma'rifatu dinul Hanif huwal Islam. Iaitu kita nak mempelajari sirah ini untuk mengetahui tentang kemuliaan agama Islam itu sendiri. Daripada awal wahyu yang pertama sehinggalah wahyu yang terakhir turun selama 23 tahun, kita akan belajar bagaimana Islam daripada tiada, kosong, sehinggalah menjadi agama yang mempunyai pengikut yang sangat ramai. Maka kalaulah orang Islam itu benar-benar mengamalkan tuntutan Islam, dan dia sudah pasti tidak akan berani untuk meninggalkan agama ini sehinggalah dia mati. Kerana apa? Dia tahu tentang kebenaran agama Allah ini. Dan insya-Allah kita akan belajar dalam sirah ini perjalanan agama Islam menjadi agama yang lengkap dan sempurna. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah sekalian, 6 manfaat yang boleh kita dapat daripada kita mempelajari sirah Nabawiyah. Sebab itulah dalam kuliah ini, seperti mana yang saya sebutkan pada awal tadi, di mana kita tidak akan memulakan perbincangan tentang sirah Nabi terus, tapi kita akan mulakan perbincangan tentang peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Kita akan mulakan dengan sejarah Mekah, asal-usul kota Mekah, kisah Zamzam, pembangunan Kaabah, kemasukan agama Yahudi dan Nasrani ke Jaziratul Arab, tentera Abraha, kelahiran Nabi SAW, tanda-tanda kelahiran Nabi, Nabi semasa kecil, perkahwinan dengan Khadijah radhiyallahu anha, cara Nabi berinteraksi dengan manusia, dakwah Nabi, dan sehinggalah peristiwa kewafatan Nabi SAW. Dan saya menjangkakan pertemuan untuk kuliah sirah ini akan memakan masa yang lama, kerana kita bukan sahaja dipanggil apa ni, kita tidaklah membincangkan poin-poin yang besar sahaja, tapi kita akan melihat sirah Nabi ini dalam konteks yang lebih menyeluruh. Boleh saja kalau saya nak pilih poin-poin yang besar, tapi ini bukanlah kaedah yang benar dalam mempelajari sirah Nabi SAW. Sebab sirah ini adalah perjalanan hidup Nabi. Maka satu benda tidak masuk akal
jika perjalanan hidup Nabi yang Nabi lalui selama 63 tahun diselesaikan dengan beberapa pertemuan sahaja. Sebab itulah kitab rujukan kita ini, iaitu kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karangan Syekh Safiur Rahmat Al-Mubarakfuri, buku terjemahan daripada Ustaz Darus Senawi. Maka buku ini kita akan jadikan rujukan sahaja, tapi masa saya menyampaikan kuliah saya akan menggunakan bahasa yang mudah dan saya akan ulas semula isi kandungan kitab ini kepada ayat yang lebih mudah semasa penyampaian. Dan saya akan sebutkanlah topik apa yang kita akan belajar, poin-poin apa yang kita akan dapat, dan saya akan ulas menggunakan bahasa saya sendiri. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, sebelum kita pergi pada isi kandungan kitab ini, kita akan bahaskanlah sedikit tentang pengenalan kitab ini dan juga nak mengenali pengarang kitab ini. Saya rasa cakap setakat inilah yang boleh saya sampaikan untuk perbincangan kita pada hari ini. Saya mohon maaf sekiranya terdapat maklumat yang tidak jelas, kesilapan dan kekurangan dalam penyampaian kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan kebaikannya kepada kita semua di atas kehadiran kita pada hari yang mulia ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.